Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Malaysia versus India, yang mana Malaysia menang 4-2. Jumlah jaringan 4 gol tu adalah jumlah jaringan yang besar sebenarnya apabila menentang pasukan yang kuat seperti India. So syabaslah untuk skuad Malaysia sebab berjaya menjaringkan 4 gol. Tetapi daripada segi corak serangan, Malaysia masih lagi ada beberapa perkara yang perlu mereka perbaiki lah. Dan yang paling ketara Malaysia perlu perbaiki adalah daripada segi struktur bertahan. Dalam formation 4-2-4, mereka punya struktur bertahan agak terdedah kepada pihak lawan untuk kontrol the mid lah, sama ada kawasan half space ataupun central area, dan juga untuk kawasan wide area terutamanya di bahagian tengah akan mudah dikontrol oleh pemain-pemain pasukan lawan lah. Dan perkara yang paling boleh di-highlightkan tentang perlawanan semalam semestinya tentang padang lah. Padang memang kita tengok walaupun baru dinaik taraf tetapi agak teruk lah. Jadi sepatutnya semalam Stadium Nasional Bukit Jalil masih lagi belum bersedia untuk diadakan sebarang perlawanan sebab rumput pun baru tanam dan rumput pun belum capai tahap kematangan yang sepatutnya lagi. Tetapi bila dah diguna pakai, kena hadap lah, siap boleh nampak tanah berdebu pung. Pemain India ambil corner pun padang rumput terkeluar lah memang agak memalukan lah sebenarnya dengan kondisi padang macam tu, yang menyebabkan nama kita akan terkenal lah dekat seantero dunia ataupun seantero Asia akibat daripada kondisi padang pada perlawanan semalam. Dan kalau kita lihat pada perlawanan semalam, ada beberapa kontroversi jugalah. Contohnya macam gol India yang tidak dikira, apabila ramai yang kata gol tu lepas line dan sebagainya. Jadi dekat sini apa kekurangan dia adalah kekurangan daripada segi teknologi lah. Yang mana kalau Malaysia ada goal line teknologi GLT, sepatutnya mungkin kita boleh detect sama ada bola dah masuk 100% melepasi garisan ataupun tak. Tetapi bila tak ada goal line teknologi, hanya menggunakan kekuatan manusia iaitu referee, maka linesman dan sebagainya pun dia akan tertutup, pemandangan dia agak terhad. Sebab dalam situasi macam tu, Shihan pun cover up gawang gol, lepas tu dihalang pula dengan palang tepi. So linesman pun tak nampak dengan jelas sama ada bola tu masuk secara 100% ataupun tak. Jadi itulah kelemahan bila tak ada teknologi dan menggunakan tenaga manusia sahaja. Tetapi itulah keindahan bola sepak tanpa teknologi, maka dia akan ada banyak drama. Jadi saya pun tak boleh nak tahu gol tu masuk ke tak. Jadi benda ni bukannya baru pertama kali jadi. Dulu-dulu kalau tanpa teknologi pun dah banyak kali jadi. Contohnya macam Frank Lampard punya gol waktu World Cup 2010 yang lawan Jerman tu. Bola tu masuk tapi tak ada gol lain teknologi, tak ada iktiraf. So benda itulah yang kita boleh cakapkan tentang kelemahan bila tak ada teknologi. Nak tengok gol tu bukan VAR lah, dia tengok GLT, goal line teknologi. VAR dengan GLT dua benda yang berbeza. Sebab ramai sangat yang komen pasal kalau ada VAR kan bagus, boleh tahu gol ke tak. Dia kena ada goal line teknologi baru boleh decide sama ada bola tu melepasi 100% garisan ataupun tak. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan Malaysia lah. Untuk pasukan Malaysia sebenarnya mereka bermain dengan baik dalam formation 4-2-4. Daripada segi corak bertahan dan juga menyerang, formation Malaysia lebih kurang lah kepada 4-2-4, iaitu mereka overload bahagian first line di bahagian serangan lah, barisan utama Malaysia. Yang mana untuk perubahan yang dilakukan oleh Kipanggun pada perlawanan ni adalah dia meletakkan Arif Aiman more to free role tetapi lebih kepada nombor 10. Jadi apa yang menarik tentang peranan yang dimainkan oleh Arif Aiman di bahagian hadapan pada perlawanan ni, yang pertama sebenarnya dia boleh bermain dengan sangat fleksibel in term of pressing. Kalau kita tengok Malaysia bermain dengan high pressing daripada 4 pemain di hadapan, iaitu Ahya Rashid, Arif Aiman, Dia Relok dan juga Faisal Halim. Mereka akan cuba untuk melakukan pressing awal ke atas barisan pertahanan India. Sebab India dalam fasa build-up, mereka lebih kepada pembentukan back 3. Jadi memang mereka akan play daripada bawah lah. Jadi
bila mereka play pada bawah, pemain Malaysia akan cepat untuk melakukan pressing. Daripada segi high pressing yang dilakukan oleh Malaysia memang agak efektif dan juga menyukarkan untuk pasukan India melakukan build up daripada bahagian bawah. Jadi benda tu memang efektif. Kita boleh nampak 4 player pressing 3 player India di bahagian bawah, menyebabkan India sukar untuk bermain dengan ball progression yang baik lah daripada bahagian bawah. Jadi terpaksa India banyak untuk menggunakan goalkeeper untuk keluarkan untuk beat pemain Malaysia untuk move lebih dekat dan membebaskan pemain India yang berada di atas untuk dia passing bola ke bahagian hadapan lah, untuk dia move forward lebih ke hadapan. Jadi itu perkara pertama lah dalam formation 4-2-4. Barisan utama serangan pasukan Malaysia, mereka efektif dalam melakukan high pressing dan juga menerapkan satu pressing yang tinggi. So benda tu positif lah untuk pasukan Malaysia. Dan yang kedua, untuk game ni kalau kita tengok daripada segi strike force, 4 pemain di bahagian hadapan, boleh saya katakan pemain yang paling menarik adalah Arif Aiman. Untuk game ni Arif Aiman diletakkan lebih kepada more to central lah, di kawasan tengah. Dia bukannya di kawasan half space ataupun wide area, tetapi more to the central area. Jadi apa yang dimainkan oleh Arif Aiman, satu, dia memberikan satu dimensi yang baru kepada corak serangan Malaysia, iaitu daripada segi dia punya pressing memang sangat efektif. Dia berjaya untuk tunggu pemain-pemain India buat mistake, sama ada passing ke belakang, dia akan curi bola. Contohnya macam gol Faisal Halim, bagaimana Arif Aiman menunggu pemain India passing back ke belakang, passing ke belakang balik, dan Arif Aiman mencuri bola tersebut dengan satu tindakan yang bijak lah untuk mengambil bola tersebut daripada kaki pemain India, dan Faisal Halim berada berdekatan sebab mereka pressing as a group. So benda tu efektif, boleh menjadikan situation kepada counter attack bila mereka berjaya curi bola daripada pihak lawan. Jadi peranan dari Arif Aiman as a pressing forward pun dah bagus. Yang kedua, daripada segi create chance, kalau kita tengok untuk game ni, Arif Aiman lebih bertindak sebagai free out. Dia bebas, dia agak fleksibel dan dia agak roaming untuk perlawanan ni. Jadi bila dia banyak bergerak, dia banyak tidak berada static in that central area, maka dia akan dapat banyak bola. So banyak gerakan-gerakan dia, sama ada on the ball movement ataupun off the ball movement, memberikan kelebihan kepada pasukan Malaysia untuk exploit bahagian pertahanan pasukan India yang boleh dikatakan backline mereka pun agak loose lah untuk game ni. Mereka banyak expose, banyak create ruang kepada Malaysia untuk masuk ke dalam. Jadi bila Arif Aiman buat benda tu, kita boleh nampak lah Arif Aiman ni dia boleh create chance ataupun menjadi assister kepada pemain-pemain pasukan Malaysia. Contohnya berapa kali dia pressing efektif, salah satunya yang dia assist, yang dia cuba assist kepada Faisal Halim, tapi Faisal Halim gagal untuk sambut tu kan. Jadi boleh dikatakan in term of pressing memang Arif Aiman bagus dan dia sangat fleksibel untuk game ni. Tetapi yang paling menarik untuk Arif Aiman game ni adalah daripada segi ball recovery dan juga track back, bermaksud daripada segi dia punya defensive ability, yang mana untuk game ni dia juga banyak membantu bahagian tengah. Bahagian tengah kita sebenarnya apabila main dua midfield akan ada kelemahan dan juga loophole yang kosong di kawasan middle area, tetapi Arif Aiman dia berjaya untuk turun lebih bawah untuk recovery dan dia membantu melakukan track back dan melakukan defensive duty di kawasan berhampiran dengan D-box Malaysia dan juga in the middle area. So Arif Aiman memang boleh dikatakan game ni dia hidup, dia sangat selesa, walaupun dia tak main as a winger, tapi dia boleh jalankan tugas dia dengan baik. So benda tu yang bagus lah. Jadi combination antara Arif Aiman dan juga Faisal Halim, mereka berdua ni ada technical individu yang bagus dan mereka ada satu gerakan yang sangat kompos dan mereka sangat bagus daripada segi situasi 1v1. So benda tu yang kita nak daripada seorang winger kita dan juga player kita. Bila ada situasi 1v1, maka kita boleh beat. Cumanya apa yang perlu diperbaiki antara Faisal Halim dan juga Arif Aiman adalah yang pertama daripada segi combination play dan juga link up. Bagaimana mereka nak membolehkan keserasian antara mereka dalam pembentukan combination play mereka di bahagian hadapan untuk gain dengan pemain yang lain seperti Darren Lock or Ahya Rashid lah. Yang tu mereka perlu cari keserasian untuk memastikan yang strike force ataupun empat penyerang Malaysia ni ada peluang untuk serasi bersama, bukannya hanya tertumpu kepada mereka berdua. Itu yang pertama lah. Yang kedua adalah daripada segi team play. Bermaksud di sini team play ni bukan bermaksud mereka tidak bermain as a team, bermaksud daripada segi keputusan yang diambil untuk mereka apabila mereka nak release the ball ataupun keputusan yang mereka ingin lakukan apabila mereka tengah pegang bola. Contohnya ada decision making yang sepatutnya mereka lakukan lebih
lebih bagus ataupun lebih accurate. Contoh macam Arif Aiman punya percubaan ataupun Arif Aiman punya passing kepada Faisal Halim tu, sepatutnya Arif Aiman boleh shoot saja untuk execute tu kan, tapi dia passing kat Faisal Halim. So dekat situ tak ada connection yang really bagus lah. So daripada segi decision wise, Faisal Halim dan juga Arif Aiman boleh buat lagi better. Dan Faisal Halim pun kalau dia buat decision yang lagi better, contohnya dia passing kat Darren Lock dan sebagainya, dia akan boleh buat something yang lebih bagus lah sebagai assister. Tetapi dia tak banyak buat benda tu. Tetapi bila dia buat, dia akan jadi lebih efficient. Contohnya macam gol Kobe Ong, bagaimana Faisal Halim guna dia punya individual ability untuk beat dalam situasi 1-on-1, lepas tu dia buat cutback on point kepada Kobe Ong. Kalau dia buat banyak macam tu kan, daripada segi orang kata kurangkan sikit daripada segi ketamakan, maka dia akan jadi complete lah. And untuk Darren Lock macam biasa, kita guna tenaga dia untuk pressing dan dia bagus, and then dia pun ada beberapa peluang. Untuk Ahir Rashid, game ni boleh dikatakan dia tak terlalu focusing on bahagian wide area. Dia lebih fokus dia masuk narrow ke half space ataupun lebih kepada di box pasukan lawan dan lebih dekat dengan Darren Lock dan juga Arif Aiman. Sebab mungkin keadaan padang juga yang orang kata menyekat daripada penggunaan untuk Ahir Rashid exploit bahagian wide area. Jadi bila dia masuk main lebih narrow, kita boleh nampak pihak lawan akan mudah untuk patahkan dia daripada segi fizikal lah. Daripada segi physicality memang kita boleh nampak yang Ahir Rashid dia agak sukar untuk beat. Jadi game ni dia agak tenggelam, tapi overall baik jugalah. Jadi benda tu yang saya suka lah tentang strike force kita. Mereka punya serangan individual teknik bagus, ada pace and 1v1 bagus, mereka boleh create link up combination play yang bagus. Cumanya decision wise mereka perlu perbaiki, combination play dan juga link up mereka perlukan lebih keserasian lah untuk bahagian hadapan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat untuk pasukan Malaysia, kita komen tentang bahagian tengah. Bahagian tengah dalam formation 4-2-4, Malaysia letak Endrick dan juga Nualin sebagai pemain yang berada di bahagian tengah. Nualin lebih kepada pivot lah, dia lebih kepada single, sebenarnya lebih kepada main double pivot. Tapi yang banyak untuk membantu ball progression untuk Malaysia dalam influence untuk pasukan Malaysia menyerang adalah lebih kepada Endrick Dos Santos. Endrick Dos Santos is one of the best midfielder yang ada lah. And jadi bila banyak pergerakan Endrick Dos Santos ni, boleh dikatakan dia boleh connect dengan begitu baik kepada bahagian hadapan. Tetapi in term of defending dalam fasa untuk bentuk double pivot dan membantu Nualin dalam bertahan, dia agak kurang. So daripada situ dia agak tidak menjadi kestabilan. Even Nualin dah ada kat belakang, tetapi daripada segi peranan Nualin pula, Nualin pun tak boleh nak buat something yang orang kata apa, bagi big impact to the team, sama ada daripada segi defensif ataupun daripada segi menyerang. Sebab dia bukannya commanding punya midfield yang boleh bagi arahan, dia tak bersuara dan sebagainya. Jadi Endrick yang nak kena cover up atas bawah. Jadi memang bila main dengan dua midfield macam tu dalam formation 4-2-4, kita akan ada nampak loophole yang ketara di bahagian tengah dan juga di kawasan wide area, di kawasan tengah lah. Kita boleh nampak bagaimana India attack semalam di kawasan wide area pasukan Malaysia, terutamanya di bahagian tengahan. Benda tu adalah antara kekurangan Malaysia, sebab tak ada midfield yang boleh stretch out untuk cover that area. Sebab apa? Sebab dalam fasa menyerang, Malaysia akan utilize kita punya fullback, iaitu Kobe Ong dan juga Matt Davis di kanan dan kiri. Mereka akan naik lebih ofensif tau. Sebab apa? Sebab nak buat overlap dan juga untuk lebih kepada supporting play dan kepada bahagian hadapan. Jadi bila mereka naik lebih tinggi, kawasan kita punya orang apa fullback ni, bahagian flank ni, kita agak terekspos. Bila terekspos, kita kena counter ataupun kita kena serang dengan kawasan wide area, maka kat situ kita tak ada transisi yang better daripada segi orang kata apa, attacking to defending transition. So benda tu agak sukar lah. Jadi sepatutnya benda ni apabila jadi macam tu, sama ada midfield kita kena cover up dengan cepat, kan, dia kena cepat untuk cover up bahagian wide area, ataupun kita punya winger iaitu Faisal dan juga Ahir Rashid. Yang ni lagi satu lah, Faisal dengan Ahir Rashid untuk game ni boleh saya katakan daripada segi defensive duty mereka, iaitu untuk track back, untuk help, untuk bantu fullback pasukan Malaysia agak kurang apabila mereka terekspos. Jadi disebabkan itulah India boleh kuasai bahagian kanan dan kiri, especially bahagian kiri lah Kobe Ong. Sebab Kobe Ong memang supposedly dia sangat efektif dan juga sangat offensive gameplay, dan Ahir Rashid dia tak banyak bantu dalam fasa untuk bertahan. So benda tu agak orang apa,
agak memberikan masalah kepada Malaysia untuk bertahan dengan baik lah. Tetapi overall still lagi midfield kena perbaiki lah. Hendrick dah bagus, cumanya kena perbaiki daripada segi defensif. Nualin saya rasa daripada segi dia punya orang kata apa, off ball punya situation, daripada segi dia punya organisation dah bagus, cumanya daripada segi dia punya dirty work, daripada segi dia punya agresif, yang tu dia kena perbaiki lagi. Dan dia pun juga kena baiki daripada segi dia punya penlibatan daripada segi untuk move bola lebih ke hadapan lah. Sebab memang nampak gap lah bahagian bawah dia, kita bypass terus midfield, kita terus pergi depan kita tak ada ball progression terus toward the midfield lah. Sebab Nualim tak boleh nak buat macam tu. So boleh dikatakan Nualim pun tak berapa bagus lah untuk game ni. Untuk back 4, kalau kita lihat untuk back 4 game ni memang agak ketara punya exploit lah. Memang India exploit lah. Memang boleh dikatakan kalau ada simple mistake memang Malaysia kena. Kalau kita tengok 2 gol yang India score tu, memang boleh dikatakan back 4 kita punya kelemahan memang ketara, dan kita punya midfield pun tak boleh nak give protection to our back 4. So tak ada seorang yang di hadapan kita punya back 4 untuk cover up, untuk jadi pendinding utama Jadi benda tu agak mengecewakan lah. Sebab before this we have Syamil Kuti dan sebagainya, mereka boleh cover up kita punya back 4 dengan sangat baik. Mereka the first line yang akan masuk untuk defend. Tapi dalam situation sekarang kita tak ada bahagian tengah yang berupaya untuk cover up daripada segi defensive duty. Contohnya macam gol pertama yang volley tu, kalau kita tengok satu crossing memang Kobe Ong punya tempat terexpose, Dominic Tan cuba nak tanduk tak kena, lepas tu dapat kat seorang pemain dia tahan macam tu je, bola melambung, lepas tu tak ada seorang pun marking pemain India dekat situ so benda tu memang wow. Sunil Chetri apa semua macam tu je. So benda tu memang agak mengejutkan lah. Sepatutnya ada orang lah boleh marking dia kat situ. Macam lah dengan gol kedua pun, bagaimana gol kedua exploit belah kanan belah kanan Malaysia, lepas tu crossing cut back, crossing lay off dekat belah kiri, lepas tu belah kiri passing balik into the orang tak apa central. So benda tu agak bahagian kanan dan kiri macam saya cakap tadi terexpose, India control. Tapi back 4 kita midfield pun tak boleh nak cover up centre back pun daripada segi man to man marking mereka agak kurang. So kita boleh nampak bagaimana pemain India bila mereka touch the ball inside the penalty box, tak ada orang yang marking. So benda tu akan menjadi persoalan lah. Apa Dominic Tan buat, apa Diongkos buat. So siapa yang bagi arahan untuk kawan ni jaga, kawan ni jaga, kawan ni. So benda tu memang boleh dikatakan Malaysia kena perbaiki lagi defend. So defend back 4 game ni janganlah terlalu terexpose sangat. So overall Malaysia banyak benda kena perbaiki. Saya rasa kalau untuk Nualin tu digantikan dengan Stuart Wilkin is a better man lah. Sebab Stuart Wilkin is one of the best box to box player dalam Malaysia, dalam Liga Super buat masa sekarang. So bila masuk Stuart Wilkin, sepatutnya dia boleh memberikan dimensi yang baru lah. So benda tu yang diperlukan lah untuk Malaysia. Dan kalau kita lihat daripada substitution yang dilakukan oleh Kipanggul semalam pun, Junior Estal bagus, dia bagi coverage yang bagus lah bila kemasukan dia. Aguero dia boleh bagi satu dimensi yang baru kepada bahagian attacking, not bad. Safawi pun dengan dia punya straight dan juga direct gameplay di bahagian winger, cumanya daripada segi physical dan juga daripada segi control ball dia tak boleh nak beat pertahanan lawan. Cumanya Syahmi Izzuan saya tak tahulah apa import dah, tapi overall still is a good thing to win versus India. Cumanya in term of defensive structure 4-4 midfield kena ada yang lebih agresif, lebih buat dirty work and jadi budak nakal dalam padang. Perlukan lagi defend kena baiki sangat-sangat. Memang defend kena baiki. Shihan pun untuk game ni boleh saya katakan dia a good goalkeeper, tapi game ni dia buat simple mistake sikit, jadi dia pun agak tewas. Contohnya macam gol yang tak dikira tu and a bit mistake, and jadi banyak benda lah kena Malaysia baiki. Itu je lah ulisan saya. Assalamualaikum.